Matematik tambahan 3/4 bab 3 sistem persamaan. 3.1 sistem persamaan linear dalam 3 pun boleh ubah. 3.2 persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okey, untuk kaedah penggantian pula, cikgu ambil juga yang contoh 2. Senang kita nak bezakan macam mana kaedah penghapusan, macam mana kaedah penggantian. Okey, jadi cikgu guna soalan yang sama. Okey, jadi nak guna kaedah penggantian, ini adalah persamaan 1 kan? Persamaan 2, persamaan 3. Macam cikgu tulis ni kat sini. Okey, cikgu salin balik. Lepas tu, step yang kedua adalah pilih persamaan 1 jadikan Z single. Maksudnya cikgu pilih persamaan 1. Tak kisah nak ambil yang mana. Persamaan 2 pun boleh, persamaan 3 pun boleh. Yang penting jadikan single. Maksud jadikan single, kita pilih salah satu pun boleh ubah. Jadi yang sebelah kiri tu adalah single. 1. Okey, contoh je cikgu buat ambil yang ni. Pilih persamaan 1. Cikgu jadikan Z tu adalah single. Ni, Z ni adalah single. Jadi, bila nak jadikan single, yang nilai semua yang sebelah kiri ni bawa ke kanan. Okey, jadi Z sama dengan negatif 10. Yang 4 ni bawa ke kanan akan jadi, bila positif bawa ke sana, ke kanan jadi tolak. Jadi tolak 4X. Okey, jadi yang negatif 3Y bawa ke kanan akan jadi tambah 3Y. Okey, ini adalah persamaan yang keempat, yang terbaru. Kena ingat yang terbaru. Okey, next. Gantikan persamaan baru ni ke dalam persamaan 2. Sebab apa cikgu buat persamaan 2? Sebab 1 kita dah guna dah yang tadi. Jadi cikgu guna persamaan 2 pula. Tak kisah nak guna persamaan mana pun. Tapi cikgu ikut turutan lah. Jadi cikgu ambil yang persamaan 2. Okey, cikgu salin balik soalan ni. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan kosong. Okey, maksud gantikan persamaan 4 ni. Ni Z kan? Nilai Z sama dengan yang ni. Jadi cikgu gantikan huruf Z ni dengan nilai yang kita dapat ni. Jadi 2X tambah Y tambah 3. Ni Z kan? Z cikgu gantikan nilai. Cikgu masukkan nilai Z ni. Kurungan kan? Negatif 10 tolak 4X tambah 3Y sama dengan kosong. Salin balik. Cuma kita gantikan Z sahaja. Okey, kita selesaikan yang kurungan ni dulu. Apa-apa pun mesti kena selesaikan yang kurungan. Okey, kita salin balik yang depan. 2X tambah Y. Okey, 3 darab dengan negatif 10 akan jadi negatif 30. Okey, sebab dia kurungan kan? 3 darab dengan negatif 4 akan jadi negatif 12X. 3 darab dengan 3Y akan dapat 9Y. Sama dengan kosong. Okey, dah tak ada kurungan kan? Jadi bolehlah kita selesaikan. Ikut rumah masing-masing. Yang X, X. Yang Y, Y. Yang ada nombor. Jadi mana X? Ada 2X kan? Jadi kita tambahlah. Maksudnya samakan yang X ni. Ikut rumah. Jadi 2 tolak 12. Guna kalkulator. 2, sebab dia simbol dia positif depan. Tolak dengan 12 akan dapat berapa? Negatif 10X. Okey, apa lagi? Y. Y ni 1 depan kan? Mana lagi Y? Yang ni kan? Jadi Y tambah dengan 9. 1 tambah dengan 9 akan dapat 10Y. Positif. Okey, yang nombor. Negatif 30. Sebab dah tak ada nombor kan? Sama dengan kosong. Okey. 10Y sama dengan 30 tambah 10X. Cikgu nak jadikan single juga yang Y ni. Apa-apa pun persamaan baru, jadikan single juga. Cikgu pilih Y. Cikgu nak jadikan Y tu adalah single. Jadi cikgu bawa lah yang 30 dengan yang X ni ke kanan. Okey, bila dah dapat 10Y sama dengan 30 tambah 10, nak tinggal Y je, semua bahagi dengan 10. Okey, jadi 30 bahagi 10 dapat 3, 10 bahagi 10 dapat 1X. Okey, ini adalah persamaan baru. Yang kelima. Okey.
Ini adalah persamaan baru yang kelima. Okey. Lepas tu, next, gantikan, ni persamaan baru ni. Yang cikgu bintang ni, 4 dan 5 ke dalam 3. Persamaan dalam soalan. Tadi cikgu dah buat ni 1. Yang ni yang kedua. Ni ke dalam 3. Jadi cikgu nak guna semua ketiga. Okey, jadi masukkan je lah. Yang nilai Z masuk nilai ni. Yang Y masukkan nilai 3 tambah S. Okey, kita salin balik dulu soalan 3. Persamaan 3. Ni persamaan 3. Negatif X tambah 2Y tolak 5Z sama dengan 17. Okey. Negatif X tambah 2Y. Kita gantikan mana? Y. Ni Y. 3 tambah X. Jadi masukkan Y ni adalah 3 tambah X. Kurungan. Okey, ni tolak. Okey, kurungan besar. Sebab Z ada ni kan nilai. Jadi 5. Z berapa? Negatif 10 tolak 4X tambah 3Y. Jadi negatif 10 tolak 4X tambah 3Y. Ni Y. Bila Y ni apa? 3 tambah X. Okey, ni adalah Y. Okey. Cikgu terus masukkan. Tutup kurungan sama dengan 17. Okey, kita selesaikan negatif X tambah dengan, kita nak hapuskan yang kurungan dulu, kita kena darab. 3 darab 2 jadi 6. 2 darab X jadi 2X. Okey, tolak. Kita selesaikan yang dalam kotak ni dulu, yang kecil ni. Dalam dia. Jadi kita salin balik kurungan 5. Okey, negatif 10 tolak dengan 4X. Tambah 3 darab 3 dapat 9. 3 darab X dapat 3X. Tutup kurungan sama dengan 17. Okey. Lepas tu, okey, yang kat luar ni kita boleh permudahkan sebab dia ada rumah yang sama kan. Okey, negatif 1X dengan 2X akan dapat X. Okey, tambah dengan 6. Yang kat luar kita selesaikan dulu. Tolak dengan, okey, 5. Yang ni. Kita selesaikan ikut rumah. Yang X dengan X. Negatif 4 tambah 3X akan dapat 1. Negatif 1X. Negatif 10. Tambah dengan 9 akan dapat negatif 1. Okey, tutup kurungan sama dengan 17. Ini macam biasa je. Masukkan. Samakan ikut rumah masing-masing. Jadi X tambah 6 tolak. Okey, selesaikan kurungan dalam dulu. 5 darab negatif 1 dapat negatif 5. 5 darab dengan negatif X dapat negatif 5X sama dengan 17. Okey, X tambah 6 tambah 5 sebab negatif darab negatif jadi positif. Negatif darab negatif juga akan dapat positif 5X sama dengan 17. Okey, dah tak ada dah kurungan. Jadi boleh selesaikan ikut rumah masing-masing. X dengan X, nombor dengan nombor. Jadi X tambah 5X akan dapat 6X. 6 tambah 5 akan dapat 11 sama dengan 17. Okey, kita bawa yang 11 nombor ni ke kanan sebab kita nak cari nilai X sahaja. Okey, jadi 6X sama dengan 17 tolak dengan 11. Jadi 6X sama dengan 17 tolak 11 akan dapat 6. Okey, nak tinggal X je. Bawa 6 ke sana akan jadi bahagi. 6 bahagi 6 akan dapat 1. Okey, bila dah dapat ni adalah nilai X. Kita dah dapat nilai X. Okey, macam mana kita nak dapat nilai Y dengan Z? Okey, gantikan X sama dengan 1 yang kita dapat ni ke dalam 5. Persamaan baru. Tak kisah. Nak masukkan dalam 4 pun boleh. Nak masukkan dalam 5 pun boleh. Tapi sebab kita nak cari, kita dah dapat X. Kalau kita masukkan dalam persamaan 4. Okey, X kita dah tahu dah. Jadi tak akan keluar juga nombor sebab ada Z dengan Y. Kita tak tahu. Jadi kita ambil yang ni, kita nak tahu nilai Y. Ni ada 2 pun boleh ubah sahaja. Dimasukkan yang ni akan dapat Y. Y sama dengan 3 tambah X. Y sama dengan 3 tambah X ni gantikan 1. Jadi kita dapat Y sama dengan 4. Okey, lepas tu gantikan X sama dengan 1
dan Y sama dengan 4 ke dalam 3. Cikgu masukkan. Kita dah dapat X, kita dah dapat Y. Tak kisah nak masukkan dalam persamaan yang mana. Tapi dalam soalan. Antara persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Tu je. Tapi yang ni cikgu pilih persamaan 3. Yang ni. Jadi cikgu salin balik yang persamaan 3. Cikgu masukkan je lah. Nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Jadi tinggal 5Z. Okey, cari akan dapat Z sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan 1, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan negatif 2 ialah penyelesaian bagi sistem persamaan linear ini. Okey, tak kisah menggunakan kaedah penghapusan atau penggantian, jawapan dia akan keluar sama. Okey? Okey, dalam buku teks contoh 4 dia cakap macam ni. Ada juga sistem persamaan linear ini tiada penyelesaian. Okey, maksud tiada penyelesaian ni maksudnya bila kita kira pemboleh ubah tu jadi kosong. Okey, contoh yang ni kan, cikgu hapuskan X. Cikgu kira yang ni, yang last kali step. Okey, persamaan 4. Cikgu salin balik persamaan 4 yang ni. Yang persamaan baru, 2X tolak 2Y tambah 6Z sama dengan 6. Ini adalah persamaan 4. Okey, jadi yang ni sebab dia cakap tambah dengan 2. Mana persamaan 2? Yang ni, yang asal ni. Negatif 2X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6. Jadi nak hapuskan X, contoh. Kalau nak hapuskan X, kena tambah. 2 tambah tolak 2 akan jadi kosong. Lepas tu tiba-tiba, yang ni pun kalau 2 tambah 2Y akan jadi kosong juga. 6 tambah tolak 6 akan jadi kosong. Sama dengan 6 tambah 6 akan dapat 12. Jadi mana pemboleh ubahnya? Itulah maksudnya tiada penyelesaian kerana kosong tak ada nilai dengan 12. Okey. Okey, ini kaedah menggunakan kalkulator. Maksudnya kalau contoh kita tulis, kita nak semak jawapan. Sebab kalau dalam peksa ataupun dalam latihan, kita mesti tunjuk jalan pengiraan macam tadi kan. Kaedah penggantian macam mana, kaedah penghapusan macam mana. Tapi kalau kita nak semak jawapan kita pun berdasarkan kalkulator akan dapat jawapan. Okey, contoh mula-mula ambil kalkulator, tekan mode. Tekan 3 kali. Mode tekan 1, 2 dan 3. Okey, mode. Lepas tu akan keluar equation, tekan nombor 1. Okey, lepas pada tekan 1 akan keluar unknown. Cari unknown nombor 3. Tekan nombor 3. Okey, bila dah dapat semua tu, ini adalah A. A ni adalah kolom 1. B adalah Y. C adalah Z. D adalah nombor. Okey, faham? 1 ni, row ni, 1 ni ke kanan. Ini adalah nombor 1. Baris nombor 1. Ini adalah baris nombor 2. Ini adalah baris nombor 3. Okey, untuk masukkan kalkulator, kita dah dapat, kita dah tekan yang unknown tadi kan? Okey, A1 tu kan, tekan nombor 4. A1, 4. Lepas tu tekan sama dengan, akan keluar B1. Tekan nombor yang B, B1. Negatif 3, sebab dia ada simbol negatif. Negatif 3. Lepas tu akan keluar sama dengan, tekan sama dengan, lepas tu akan keluar C1. C1 adalah Z. 1. Nilai dia 1 depan, tekan 1. Lepas tu tekan lagi sama dengan, equal. Akan keluar D1. Okey, D1 apa? D1 adalah negatif 10. Tekan sama dengan, akan keluar A2. Dan tekan-tekan sampai hingga habis D3 dan akan tekan sama dengan. Bila sama dengan akan keluar jawapan yang ni. X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Okey, jadi boleh semaklah jawapan akan keluar dalam kalkulator berdasarkan persamaan linear tersebut.